Segala puji bagi Allah yang menurunkan Quran yang amat besar, iaitu petunjuk bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi Syekh Abdul Samad ni kita tahulah, dia ni merupakan seorang sufi yang sunni, ahli sunnah wal jamaah. Maka apa-apa huraian ungkapan dia mesti selaras dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam bab ini dia kata segala puja bagi Allah yang menurunkan Al-Quran, turun. Sebab apa? Kerana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu dalam bentuk yang berbahasa ni adalah diturunkan. Dengan erti bahawa dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ni, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah tu sifat Allah. Bila sifat Allah, dia adalah qadim. Dia adalah qadim. Maka oleh kerana sifat Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadis, tidak menyerupai sesuatu. Kita tak tahu macam mana kalam Allah tu. Cuma kita faham Allah Ta'ala tu boleh suruh, boleh larang, boleh cerita, boleh menjanjikan, boleh memberikan ancaman. Itu maksud Allah Ta'ala bersifat kalam. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menyuruh, melarang, memerintahkan, mentaklifkan, menjanjikan, memberikan ancaman? Macam mana Allah Ta'ala buat tu? Itu kita tak tahu bagaimana benda tu berlaku. Kerana sifat Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Dah kita nak faham macam mana perintah Allah, nak faham macam mana suruhan dia dan larangan dia, maka Allah Ta'ala turunkan, itu istilah turun tadi, turunkan sesuatu yang dapat difahami oleh kita. Maka yang diturunkan dengan bahasa Al-Quran tu, dengan bahasa Arab pada Nabi Muhammad, dipanggil Al-Quran, yang memahamkan kita tentang kalam Allah, sehingga kita boleh faham hakikat sebenar kalam Allah, tetap sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan macam mana. Tapi Allah Ta'ala turunkan dia. Kerana kalam itu sifat dia, bila sifat dia, dia adalah qadim. Nak faham kita? Saya nak kait sini ni bahawa Syekh Abdul Samad ni dia seorang sunni, seorang sufi yang sunni. Jadi perkataan-perkataan huraian dia, kalau kita tengok dari sudut akidah dia, memang tak akan lari lah, tak akan apa-apa. Sebab saya sengaja sebut ini kerana ada hari ini kefahaman-kefahaman baru cuba nak menggambarkan Al-Quran ni makhluk, merujuk pada kitab Al-Quran tu. Itu Al-Quran tu, yang kitab Al-Quran tu makhluk. Kata-kata itu berbahaya. Kerana bila kita kata Al-Quran tu, kalau merujuk pada kitab tu, mushaf tu, helaian dia, tulisan dia, sebutan dia, suara dia, huruf dia dan sebagainya, dari aspek itu memang baharulah. Tapi dia menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Dia menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Kitab tu memang baru. Tapi kalau kita kata Al-Quran tu baru, dia akan jakit kepada sifat tu. Kalau kita kata, maksud kita nak kabarnya Al-Quran tu kitab tu. Tapi kata-kata tu dia boleh jakit kepada sifat Tuhan. Al-Quran ni baru, akhir kali dia akan bawa kepada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baru. Itu bukan pegangan Ahlussunnah. Jadi kalau ada orang cuba nak memahamkan kita Al-Quran ini baharu, itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, kemudian dipenjarakan, ada yang kena sebat. Disebabkan kerana tak tambuh terima kenyataan yang dipaksakan oleh kelompok Mu'tazilah dulu. Dia paksa orang ramai supaya terima kenyataan Al-Quran ni baharu, sekalipun merujuk pada kitab tu, mushaf tu, tetapi kata-kata itu boleh bawa jakit tadi tu. Kerana Al-Quran itu adalah terjemahan ataupun menunjukkan kepada kalam Allah, yang kalam Allah itulah sifat dia dan dia adalah qadim. Kalau kata Quran tu qadim, kalau kita kata Quran tu baru, dia akan membawa implikasi dia bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baru. Itu kesan dia. Sebab tu Imam Syafi'i tak boleh terima kenyataan tu. Pada waktu itu kelompok Mu'tazilah ni yang merajakan akal ni menguasai pemerintahan Abbasiyah, dan dia paksa orang. Kalau tuan-tuan kaji perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah ni, inilah mazhab yang bertahan sepanjang zaman, bukan dengan kekuasaan. Dia bertahan dengan hujah dia. Tapi setengah mazhab tu dia hanya berkembang kalau dia dapat kuasa. Tak ada kuasa, tak ada lah dia.
Maka Mu'tazilah pun seperti itu, sekalipun menarik perhatian orang satu ketika dulu tu, tapi dia tak kuat dari segi hujah. Akhir sekali kecundang. Tapi pada waktu dia berjaya menguasai khalifah pada waktu zaman Abbasiyah tu, dia paksa orang terima kefahaman dia tu supaya orang ramai kata Al-Quran ni baru. Imam Syafi'i tak terima. Lalu dia ditangkap, diseret. Kalau tak silap daripada Yaman ke tempat jauh dan perjalanan yang jauh, diseret. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap dan disebat. Di situlah berlaku kamak ni. Bila Imam Ahmad bin Hanbal disebat ni, kain dia terlorah. Tapi bila terlorah tu, Allah Ta'ala tutup, ditutup dengan pakaian lain yang orang dah perasan. Itu salah satu di antara kekeramatan yang Allah Ta'ala tunjuk pada Imam Ahmad bin Hanbal. Bila kain dia terlucut tu, ada sarung, ada benda lain pula yang tutup dia. Tapi kisnya kis ni lah, nak paksa orang terima Al-Quran tu baru. Pendapat Syekh Ibn Taymiyah pula pelik lagi. Al-Quran tu merujuk kepada kitab tu lah, ayat yang kita baca tu lah, suara yang kita sebut tu lah, tapi dia qadim. Ni pelik lagi. Itu antara pendapat yang yang disebut sebagai pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Jadi kita balik kepada asal lah, bahawa pegangan kita Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah tu sifat dia. Bila sifat dia, dia adalah qadim. Adapun Quran yang ada pada kita ni, iaitu adalah Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa, kalau bahasa Arab diberi turunkan kepada Nabi Muhammad, panggil Al-Quran, untuk memahamkan kita tentang kalam Allah yang bersifat mukhalafah. Diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi Musa diturunkan dalam bahasa dia, orang panggil Taurat. Diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa dia, Injil. Diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa dia, bahasa Kipti, atau orang panggil Zabur. Itu semua merupakan kitab-kitab yang sebenarnya menunjukkan, dia merujuk kepada kalam Allah yang laisa kamislihi syai'. Ini faham yang dikemukakan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah.